Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Muhammad Azirul Azin bin Jekera, memegang nomor kad metrik di 2019-108-7530. Baiklah, saya akan meneruskan dengan pembentangan tentang hasil kerja saya berkaitan dengan tugasan pentaksiran akhir bagi subjek penghayatan etika dan peradaban, di mana saya telah memilih satu daripada 17 matlamat, itu matlamat yang pertama yaitu tiada kemiskinan. Menurut pemahaman saya tentang kemiskinan ini ialah kesengsaraan hidup, ataupun lebih mudah untuk kita fahami ialah beban dalam hidup kita dalam menanggung kos kehidupan seperti makanan dan pakaian. Jadi setiap apa yang berlaku dalam dunia ini mempunyai punca-punca yang tertentu yang menyebabkan perkara ini terjadi. Antara punca yang ingin saya katakan ialah seperti kemalasan diri individu itu sendiri, ataupun pencapaian akademiknya yang kurang memuaskan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Di sini saya akan memberitahu tentang pandangan seorang tokoh yaitu Katz 1989. Kemiskinan ini juga berpunca disebabkan oleh kegagalan dasar kerajaan untuk mengobati punca kemiskinan yang seperti saya katakan tadi, yaitu kemalasan diri, dan mereka telah membiarkan masalah ini berlaku dan berakar umbi dan berterusan. Maksudnya di sini mereka tidak mengambil tahu lebih lanjut tentang masalah kehidupan rakyat. Sebagai contohnya, walaupun ekonomi dalam sebuah negara itu stabil, namun ada masalah yang berlaku seperti bayaran gaji yang amat rendah, menyebabkan pekerja-pekerja, terutamanya pekerja buruh, mengalami beban hidup dalam membiayai kos kehidupan, kerana dengan gaji yang rendah mereka kurang mampu untuk menanggung kos kehidupan yang seperti yang kita lihat pada zaman kini. Kos kehidupan itu meningkat dan lebih tinggi. Jadi apabila gaji mereka rendah, mereka akan mengalami kesengsaraan hidup dalam membiayai kos kehidupan. Seterusnya ialah kemiskinan mempunyai konsep, dan konsep kemiskinan ini terbahagi kepada dua bahagian, yaitu relatif dan mutlak. Relatif ini di mana ianya melihat hubungan status ekonomi individu dalam masyarakat dalam konteks agihan pendapatan, manakala melalui konsep mutlak ianya lebih mengukur kemiskinan dalam hubung kait uang dan keperluan asas seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Apa yang kita boleh fahami melalui dua konsep ini ianya saling berkait antara satu sama lain, di mana ianya melihat ekonomi negara dan kehidupan masyarakat, di mana masyarakat bekerja dan menerima bayaran gaji tetapi tidak mencukupi, dan mereka mempunyai masalah dalam keperluan asas seperti dalam seperti dalam konsep mutlak yang saya katakan tadi. Seterusnya saya akan masuk kepada isi saya yang seterusnya, yaitu strategi dalam membasmi kemiskinan. Setiap masalah ataupun sesuatu yang berlaku pasti ada jalan penyelesaian. So, dengan adanya strategi ini mungkin akan dapat membantu membasmi kemiskinan dalam negara kita. Antara strategi yang saya dapati yaitu dengan melakukan pendekatan subsidi dengan ataupun dengan mengenakan caj perkhidmatan barangan dengan harga yang rendah. Baiklah, melalui strategi ini akan dapat membantu rakyat yang khususnya yang mempunyai beban hidup dalam pembelian barangan dapat berbelanja sedikit demi sedikit dan mampu untuk menyediakan keperluan asas yang mencukupi. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.